Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Harenti Cimatusen. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menziarahi jenazah Allahyarham 106 Lieutenant Colonel Bersara Datuk Setia Haji Muhammad Samit bin Haji Abdul Aziz. Perpaduan erat dan perancangan lebih bersistematik dijangka mampu memacu projek 1K 1P. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menziarahi jenazah Allahyarham 106 Lieutenant Colonel Bersara Datuk Setia Haji Muhammad Samit bin Haji Abdul Aziz di Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam Jerudong pagi tadi. Juga berangkat paduka-paduka anakda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Allahyarham kembali ke rahmatullah di Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC. Allahyarham telah dikurniakan bintang darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia DSNB kelas kedua. Allahyarham pernah berkhidmat di Angkatan Bersenjata di Raja Brunei sebelum bersara daripada perkhidmatan ketenteraan. Allahyarham juga dikenali sebagai antara wira sukan menembak negara yang pernah mengharumkan nama Brunei Darussalam di persada serantau. Allahyarham meninggalkan seorang balu, 4 orang anak dan 10 orang cucu. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Jami Asri Hasnil Bolkiah. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melancarkan buku Negara Ditanai dengan Sedekah dan merasmikan Majlis Ilmu 2025 mencerminkan pandangan jauh baginda. Majlis Ilmu bukan sekadar tuntutan intelektual, malah sebagai salah satu bentuk ibadah yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sorotan Majlis Ilmu 2025 mengimbas kembali detik-detik bermakna akan peranan penting majlis tersebut dalam menyajikan ilmu serta maklumat yang bermanfaat kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Tidak syak lagi. Majlis Ilmu adalah perhimpunan yang membawa rahmat dan berkat kepada kita dan negara kerana ilmu sendiri adalah cahaya. Majlis Ilmu bukan sekadar tuntutan intelektual, malah merupakan satu bentuk ibadat yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beta dengan sukacita melancarkan buku bertajuk Negara ditanai dengan sedekah. The country is upheld with charity. Dan sekaligus merasmikan Majlis Ilmu 2025 beserta semua acara di dalam. Sedekah bukan sahaja dapat membantu golongan yang memerlukan, tetapi juga berfungsi sebagai penolak bala dan ubat penyembuh penyakit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, ubatilah pesakit kamu dengan sedekah. Pengertian sedekah sangat luas. Ia bukan hanya terbatas kepada bentuk harta atau wang ringgit, tetapi juga meliputi semua bentuk sumbangan yang ikhlas kerana Allah, termasuk tenaga, ilmu, masa dan juga doa. Sedekah terbahagi kepada dua, sedekah sunat dan sedekah wajib. Sedekah wajib ialah zakat. Amanah bukan satu perkara yang mudah dan boleh diambil ringan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Graduan Negara Brunei Darussalam dari Universiti Al-Azhar Asy-Syarif dan Mahat Qiraat Syubra perlu menjadikan ilmu yang diperolehi sebagai bekalan hidup untuk membina kecemerlangan kerjaya dan sekaligus menabur bakti kepada agama, keluarga, bangsa dan negara. Perkara itu ditekankan oleh Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir semasa Majlis Convocation Graduan berkenaan yang berlangsung baru-baru ini di Pusat Persidangan Azhar Kahirah, Republik Arab Mesir. Dalam ucapan, Tuanan Terutama Pengiran Muhammad Salimin bin Pengiran Muhammad Daud juga mengingatkan para graduan agar bersedia menghadapi cabaran, berani meningkatkan diri serta meneroka ilmu dan inovasi baru sejajar dengan Wawasan Brunei 2035 demi melahirkan rakyat berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya di samping berpegang kepada nilai-nilai Melayu Islam Beraja.
52 pelajar negara yang baru menamatkan pengajian menerima sijil yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Abdul Daim Al-Jindi, Setiausaha Agung Mahat Buhuth Al-Islamiyah. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian hadiah dan sijil kepada 4 pelajar cemerlang. Masjid Omar Ali Saifuddin kini mencapai usianya ke-67 tahun. Sebagai tanda kesyukuran, diadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan pagi tadi di Kubah Makam Diraja Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, bagi peserta perempuan pula diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin, juga menyertai murid-murid kelas Al-Quran dan Mukadam masjid berkenaan. Lewat petang kemarin, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin menganjurkan sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Juga diadakan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengira Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Agama Islam menganjurkan umatnya agar menghiasi diri dengan sifat amanah. Amanah merupakan satu tanggungjawab yang amat besar dan sangat berat untuk dilaksanakan dan ia bukanlah satu perkara yang mudah dan boleh diambil ringan. Antara contoh yang boleh dikaitkan dengan amanah adalah mengamalkan sifat amanah dalam pekerjaan, tidak kira sama ada seseorang itu bekerja sendiri, bekerja di sektor awam maupun di sektor swasta. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Hiasi Diri dengan Sifat Amanah. Seorang pekerja, khususnya penjawat awam, hendaklah berusaha melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan sempurna, bersungguh-sungguh, mempunyai rasa tanggungjawab, menunjukkan komitmen, tidak membebankan orang lain dan menyiapkan tugasan yang diberikan dengan amanah dan tepat pada waktunya. Justru kita perlu menterjemahkan amanah secara praktikal dalam pekerjaan. Antaranya, amanah pada masa dan tugas yang diberikan, amanah pada harta, data yang dipertanggungjawabkan, amanah dalam perolehan dan kewangan, amanah dalam mengurus konflik kepentingan, amanah pada layanan, amanah dalam membuat keputusan dan sebagainya. Perlu diketahui bahawa sifat amanah itu sekiranya telah tertanam subur dalam diri kita, insya-Allah tidak akan timbul masalah rasuah, penyelewengan, curi masa, curi tulang, melaksanakan kerja kurang berkualiti, cuai dan sambil lewat sahaja. Maka di sini jelaslah bahawa sifat amanah itu diibaratkan sebagai anak kunci kejayaan kepada sesuatu organisasi, syarikat, jabatan dan kementerian. Perpaduan erat dan perancangan bersistematik membolehkan projek Satu Kampung, Satu Produk, 1K, 1P Majlis Perundingan Kampung MPK Katimahar dikenali sebagai destinasi agro pelancongan menarik. Apakah usaha jangka masa pendek, sederhana dan panjang bagi memastikan projek tersebut terus menjana lebih banyak peluang pekerjaan dan aktiviti perekonomian penduduk kampung? Zulfatli Haji Kasim ada laporannya. Dari keluasan hanya 10 ekar, Taman Agri Katimahar di bawah projek 1K 1P MPK Katimahar kini mempunyai keluasan lebih 200 ekar. Selain ladang buah-buahan, tanaman herba dan penternakan haiwan, tanaman ini juga menyediakan kawasan liadah
sebagai daya tarikan kepada pengunjung. Antaranya kolam memancing dan aktiviti ATV serta kawasan rekreasi. Bukan sekadar melihat binatang-binatang ataupun fauna, flora dan faunanya, tetapi adalah menyediakan peralatan segala seperti alat-alat permainan, kolam untuk memancing, ATV untuk yang modernnya lah. Itu bagi kebanyakan bagi belia-belia dan orang-orang luar yang datang kemari. Melihat potensi besar projek ini, MPK Ketimahar berusaha membangunkannya menjadi sektor perladangan dan riadah berskala besar dengan penglibatan lebih 200 pengusaha. Buat masa ini, kami ada 10 orang manpower masa ini. Tapi itu mostly part-timers lah. Jadi part-timers ni kami semua lokal. Alhamdulillah, semua sekali yang bekerja arah kami ini lokal. Jadi senang lagi kami berhubung. Bagi para pengunjung, taman ini memberikan pengalaman yang unik. So my colleague recommended it to me from ISB. I think it's highly recommendable. You can see the jungle when you're going around, and also just fun with friends or colleagues. It's a good activity to do. Oh, it's beautiful. The scenery is lovely. You go right into the jungle and you see all of Mother Nature, really. It's beautiful. Dalam usaha menghidupkan semula suasana kampung, pelbagai program kemasyarakatan dan perekonomian dirancang. Dengan sokongan pelbagai pihak dan perpaduan erat dalam kalangan penduduk, projek 1K1P ini berpotensi menjadi salah satu destinasi agro pelancongan mampan yang mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan sekaligus menjana ekonomi. Zulfatli Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTB. Badan Sukarelawan Belia Dai dengan sokongan urustia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama dan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid As-Solihin pagi tadi mengadakan program Pejuang Fajar ke-16 di Masjid As-Solihin. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Program diisi dengan tazkirah subuh bertajuk Akhlak Rasulullah Mencorak Generasi Beriman. Selain menanamkan rasa kebersamaan serta mempererat silaturahim dalam kalangan belia dan masyarakat umum, program juga sebagai medium dakwah kesedaran kepada belia agar menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah selain mengimarahkan masjid melalui pelbagai aktiviti bermanfaat. Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan berkenaan di Bukit Bendera, daerah Tutong. Pengisian majlis tazkirah bertajuk Tanggungjawab Kitani dalam mewujudkan dan pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Majlis merupakan aktiviti keagamaan tahunan bagi pertubuhan berkenaan dalam menyemarakkan hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW selain mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli WI di semua cawangan. Pameran Majlis Ilmu di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 1 Oktober. Pameran antara lain mengetengahkan peranan sektor kerajaan, Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk sama-sama menghidupkan amalan bersedekah dan menjadikannya bukan sekadar amalan individu, bahkan sebagai usaha kolektif yang menjadi teras kepada pembangunan dan kesejahteraan negara.
Pameran ini menyoroti peranan Imagine Sdn Bhd dalam melaksanakan usaha tanggungjawab sosial korporat melalui 3 tonggak utama iaitu masyarakat, agama dan sukan. CSR Imagine Sdn Bhd merangkumi pelbagai inisiatif seperti menyokong pendidikan, kesihatan, keusahawanan. Pameran ini memaparkan usaha Print Plus Sdn Bhd yang menekankan percetakan dengan tujuan yang menyumbangkan cetakan naskah Al-Quran daripada mengumpulkan dana untuk sekolah Al-Amirah Al-Hajjah Maryam. Print Plus Sdn Bhd menunjukkan bagaimana sektor swasta berperanan aktif dalam memperkasakan komuniti dengan menyokong aspirasi negara. Ada di Brunei hanya ada 6 golongan, asnaf, fakir, miskin, amil, mualaf, al-gharimin, dan ibni sabil. Zakat ini disalurkan melalui berbagai skim. Selain pameran juga diadakan kuis yang dibuka untuk penyertaan orang ramai. Pameran bermula dari pukul 1.30 petang hingga 5 petang pada hari Sabtu, Isnin dan Selasa. Manakala pada hari Ahad dan Rabu, pameran dibukakan dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Soalan pertama berbunyi, apakah salah satu menjawab? Majlis penyerahan surat lantikan serta menandatangani akut janji bagi penolong-penolong Pesuruhjaya Pengakap dari keempat-empat daerah diadakan petang tadi di Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Awang Haji Junaidi bin Haji Hussein, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Brunei Darussalam dalam ucapannya menekankan kepentingan lantikan penolong-penolong Pesuruhjaya Pengakap daerah dalam membantu melaksanakan dan menjayakan apa jua aktiviti serta acara pengakap sama ada di peringkat negara mahupun daerah. Persatuan Pengakap di setiap daerah, ujarnya, memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Lantikan seumpamanya adalah sebahagian daripada usaha untuk membantu mencapai objektif persekutuan, khususnya dalam aspek pertumbuhan keahlian. Sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan dalam penjagaan komuniti dan memperkasa pendidikan, Jabatan Kejururawatan Jerudong Park Medical Center JPMC menyampaikan sumbangan kepada program Riayah wa Mahabbah. Program kelolaan Jabatan Sekolah Kementerian Pendidikan itu bertujuan menyokong pelajar yang menghadapi cabaran di sekolah. Sumbangan yang diserahkan adalah hasil program kecergasan amal JPMC dan inisiatif Threads for Hope. Kerja-kerja pencatuan tangki-tangki air dijalankan berikutan keadaan kualiti air mentah Sungai Tutong mengandungi bahan organik yang sangat tinggi sehingga menjejaskan pengeluaran air bersih. Ia secara langsung menjejaskan tahap paras tangki simpanan air Lambak Kanan 1 dan 3. Kerja pencatuan tangki dijalankan bermula pukul 10 malam sehingga 4 pagi bagi meningkatkan paras tangki. Pencatuan dilaksanakan setiap malam sehingga keadaan air mentah kembali seperti biasa. Bersempena sambutan Hari Guru ke-35, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama petang tadi mengadakan peringkat akhir kejohanan 10 Pin Bowling. Dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan selaku jawatankuasa acara-acara sukan. Kejohanan diadakan di Golden Bowling, The Airport Mall. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Kejohanan terlain bertujuan meningkatkan daya saing dan memupuk semangat keharmonian serta silaturahim antara kaki tangan kedua-dua kementerian berkenaan. DPMMFC meneruskan saingan dalam Liga Super Malaysia malam ini menentang Kelantan The Real Warriors.
Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanah Bolkiah, Berakas. Bola sepak Liga Belia Brunei bawah 15 tahun. Pasukan PKTFC mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan FC Bospor 6-0. Perlawanan berlangsung pagi tadi di Padang FABDA Berakas. PKTFC mendahului 1-0 pada separuh masa pertama menerusi jaringan penalti Muhammad Ali Arshad. PKT menambah 5 lagi gol. Awangku Hadi Danish pada minit ke-48, Muhammad Nur Ashraf pada minit ke-55, Muhammad Syahiran pada minit ke-53 dan 61 dan Muhammad Hamirul Hikmal pada minit ke-63.